Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi, lagi Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah di atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan dari Allah pada pagi ini seperti yang kita jadualkan pada setiap Jumaat pagi jam 10.30 kita akan sama-sama membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis tersebut telah dibukukan di dalam kitab Riyadu As-Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah selesai membaca 3 hadis daripada 5 hadis yang berada pada bab yang ke-12, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-12 dalam Riyadhus Salihin. Yang bab 12 ini berjudul Al-Hassu ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Maksud dia, memperbanyakkan, digalakkan memperbanyakkan melakukan kebaikan pada akhir umur. Maknanya pada penghujung umur digalakkan, dituntut untuk memperbanyakkan kebaikan. Yang mana bab 12 ini mengandungi 5 hadis. Alhamdulillah, kita telah selesai hadis yang pertama, yang mana hadis yang pertama berkaitan dengan umur 60 tahun. Hadis yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang telah mentafsirkan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, yang mana ayat itu secara tersiratnya menunjukkan tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada penghujungnya. Kemudian pada hadis yang ketiga, alhamdulillah, kita telah pun selesai membacanya, membincangkan teladannya pada minggu lepas, yang mana hadis ketiga itu adalah hadis yang memberikan bimbingan kepada kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa umurnya itu sudah sampai kepada penghujungnya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi lakukan adalah berdasarkan kepada tuntutan ayat dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan Allah dengan memuji Allah
dan Nabi SAW diperintahkan untuk memohon keampunan kepada Allah, iaitu beristighfar, dan Allah memberitahu bahawa Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Maknanya di hujung-hujung umur Nabi SAW memperbanyakkan bertasbih dengan memuji Allah. Nabi memperbanyakkan beristighfar, dan Nabi SAW juga memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ucapan tasbih dengan memuji Allah, bagaimana Nabi beristighfar, bagaimana Nabi bertaubat telah pun kita bincangkan pada minggu yang lalu, yang mana kalau siapa ada kitab, kita dapati ada banyak bentuk zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kena rujuk kembali kepada apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Jadi manfaatkan umur yang ada ini, khususnya kita sudah sampai kepada penghujung-penghujung umur, jadi banyakkan bertasbih dengan memuji Allah, terutama ketika kita rukuk, ketika kita sujud di dalam solat. Mana-mana solat, maka bertasbih seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bicarakan hadis yang keempat dan hadis yang terakhir, iaitu hadis yang kelima. Jadi sesiapa yang ada kitab rujukan, saya minta tuan-tuan terus buka bab nombor 12. Kita nak baca hadis yang ar-rabi'u, hadis yang keempat. Cuma saya mohon maaf kerana tidak dapat memberikan jawapan muka surat berapa, kerana terjemahan kitab Riyadhus Salihin ini dia ada banyak edisi. Jadi saya minta rakan-rakan seperti biasa tolong letakkan di ruangan chat ataupun di ruangan komen FB Akademi Tadabbur bahawa kalau guna kitab Riyadhus Salihin terjemahan terbitan Telaga Biru contohnya, muka surat yang keberapa. Kalau tuan-tuan guna penerbit edisi PTS, muka surat yang keberapa. Ya, moga-moga perkongsian kita itu termasuk dalam kebaikan. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf kepada tuan-puan kerana tidak dapat menyediakan nota seperti mana kebiasaan sebelum daripada ini. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita galakkan supaya tuan-tuan belilah kitab Riyadhus Salihin. Boleh tengok dalam Shopee, mungkin boleh pergi berjalan-jalan ke kedai-kedai yang menjual buku-buku. Moga-moga dapat manfaat. Okey, kita terus kepada hadis yang keempat. Baik. Suara saya tuan-tuan dapat dengari dengan baik kan? Jelas Ustaz, insya-Allah. Jelas. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik, hadis yang keempat dalam bab yang ke-12 ini adalah hadis yang diriwayatkan an Anasin radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata. Maknanya hadis keempat ini perawi dia adalah Anas radhiyallahu anhu. Okey, Anas kata, dia kata, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Anas radhiyallahu anhu memberitahu kepada kita, sesungguhnya Allah
Azza wa Jalla lebih banyak, okey, menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa sebelum wafatihi, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, hatta tuwfiya akthar ma kana al-wahyu alaihi, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis yang keempat ini memberitahu kepada kita, kata Anas, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada pada penghujung usia, wahyu Allah banyak turunkan. Maksudnya wahyu itu dia banyak turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampailah Nabi wafatlah, maknanya turun. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menurunkan wahyu banyak sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Menunjukkan, memberikan kita tentang bab yang ke-12 ni. Kita belajar bab 12 ni adalah bab berkaitan memperbanyakkan kebaikan pada hujung-hujung umur. Nabi SAW, Allah berikan kebaikan kepada baginda adalah turunnya wahyu. Apabila Nabi turun wahyu, Nabi akan hafal dia dan Nabi akan sampaikan. Apabila Nabi sampaikan, Nabi akan baca. Maknanya Nabi ni membaca Al-Quran, membaca wahyu, sampai ke wahyu dari Allah wa azza wa jalla, sampailah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita seharusnya, ya, apabila kita dah di hujung-hujung umur, kita memperbanyakkanlah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti mana Nabi SAW terima, seperti mana kata Anas radhiyallahu anhu. Okay, jadi pengajaran hadis ini nombor satu yang kita boleh ambil. Okay, teladan yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama, okay, hadis yang kita bacakan pada pagi ini. Okay, sebelum tu saya terlupa menyebutkan, hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga disepakati oleh kesahihannya oleh Al-Imam Muslim. Jadi hadis ini sangat kuat kerana dia muttafaqun alaihi, disepakati oleh dua imam yang hebat dalam bidang hadis. Okay. Hadis ini, apa yang dapat kita belajar? Nombor satu. Okay. Nombor satu, Allah Ta'ala meninggikan darjat seorang hamba yang gemar membacakan Al-Quranul Karim. Allah akan meninggikan darjat seorang hamba yang suka membaca Al-Quranul Karim. Di sini kita dapatikan, kan Nabi suka baca Al-Quran. Itulah wahyu yang Nabi terima. Jadi apabila Nabi nak wafat ni, maka Nabi ni apabila dia baca lagi banyak Al-Quran, darjat Nabi lagi tinggi dan lagi tinggi. Ini dikaitkan dengan Al-Quranul Karim. Okey, itu yang kita sebut tadi, yang kita sebut secara tak langsung, bahawa masa umur-umur kita seperti ini, umur-umur kita sudah menjelang usia tua, maka kita memperbanyakkanlah membaca kalamullah, baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ni kita belajar, banyakkan bertasbih, memuji Allah, banyakkan istighfar, banyakkan kita bertaubat kepada Allah. Dalam masa yang sama,
gunakan umur ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Biarlah kita ini mati dengan diisi penghujung hidupnya adalah membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita dapat belajar secara tak langsung yang kita belajar tadi, banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang turun pada akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita dapat belajar yang kedua. Yang ketiga, secara tidak langsung menunjukkan bahawa turunnya wahyu ini, maksudnya wahyu ini telah sempurna sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah turunkan wahyu kepada Nabi sampailah Nabi nak wafat? Begitu banyak menunjukkan bahawa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, menunjukkan bahawa turunnya wahyu itu sudah pun mencapai tahap sempurna. Maknanya tak boleh ada orang mendakwa bahawa ada lagi wahyu yang Allah tak turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada wahyu yang Allah Taala tidak turunkan kepada Nabi. Semua wahyu itu telah sempurna diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kita baca hadis tadi, wahyu sangat banyak turun ketika menjelang usia kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ni, banyaknya turun wahyu pada akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan isyarat kepada ajal Nabi itu telah dekat. Ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dekat. Dan bagaimana dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat tu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ajal Nabi ini sudah pun dekat. Jadi sebelum Nabi wafat, semua wahyu itu telah pun Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah pun Nabi sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kalau kita imbas kembali tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, apabila Nabi diberikan peluang, sebab para rasul mereka diberikan pilihan sama ada mahu hidup lagi ataupun bagaimana. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas Nabi dah selesai, menyampaikan wahyu. Sebab itu nanti kita akan belajar satu bab, ya. Kita akan belajar ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, iaitu bab yang kita kena pegang betul-betul apakah wahyu yang telah Nabi turun, yang telah Nabi terima dari Allah. Nabi kan pesan kepada kita, kan, bahawa Nabi katakan Nabi tinggalkan kita dua, Quran dengan hadis dia. Jadi Nabi minta kita pegang dua-dua ni. Kalau kita pegang, kita beramal dengan keduanya, kita tak akan tersesat buat selama-lamanya. Dan disuruh pegang kita dengan sunnah Nabi. Sehingga kan Nabi kata gigit dengan gigi gerhamu. Nanti kita akan sampai kepada bab tersebut. Okay. Jadi bab yang hadis yang keempat ini telah pun selesai. Kita membacanya dan kita mendapat 4 pengajaran yang boleh dijadikan sebagai bimbingan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan umur yang Allah masih lagi beri kepada kita semua.
Kita pergi kepada hadis yang terakhir. Dalam bab ke-12 ini adalah hadis yang al-khamisu, hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini adalah hadis yang datangnya daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata. Kalau hadis keempat tadi, sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan adalah namanya Anas radhiyallahu anhu. Tapi hadis yang kelima ni sahabat lain pula. Namanya adalah Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah pernah berkata, yub'atsu kulla 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba, kullu 'abdin, setiap hamba akan dibangkitkan bila? Di hari akhirat, bersesuaian dengan keadaannya ketika mana dia meninggal dunia. Nabi SAW pernah bersabda, pernah berkata semasa Nabi hidup. Kata Jabir, Nabi kata di hari akhirat nanti setiap hamba akan dibangkitkan mengikut keadaannya ketika mana dia meninggal dunia. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Okay. Hadis ini kalau kita faham, menunjukkan kepada kita di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan hidupkan kita mengikut kepada keadaan kita ketika mana kita meninggal dunia. Hadis ini berlaku pelbagai interpretasi, berlaku pelbagai pentafsiran di kalangan para ulama hadis. Kalau macam ada para ulama hadis menghadkan hadis ni khusus untuk orang mati syahid contohnya. Orang mati syahid kan tidak dimandikan contohnya. Mereka akan ditanam dengan baju-baju mereka, dengan apa, dengan pakaian mereka. Jadi mereka kalau mati dalam keadaan syahid, mati berdarah, berlumuran darah contoh, dalam keadaan mereka mati berperang, maka di hari akhirat mereka akan dihidupkan dalam keadaan nampak mereka ni orang yang mati syahid. Itu contohnya. Seperti mana hadis orang yang mati dalam keadaan dia berpakaian ihram. Kan kita belajar, Nabi kata kalau orang yang mati dalam keadaan dia berihram, dia dengan ihram dia itulah dia akan dikebumikan. Jadi ketika mana orang mati dalam keadaan dia menunaikan ibadat umrah ke, ibadat haji ke, dalam keadaan dia berihram, maka di hari akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia memakai pakaian yang dalam keadaan dia berihram. Ada pada ulama hadis mengatakan hadis ini umum, menunjukkan bahawa kalau kita mati dalam keadaan beriman, kita bangkit nanti dalam keadaan kita beriman pada Allah. Kalau kita mati dalam keadaan kita mensyirikkan Allah, bangkitkan nanti dalam keadaan orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mati dalam keadaan kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tambah-tambah lagi ketika kita berada pada penghujung penutupan umur kita. Kalau tuan masih ingat lagi, kita pernah belajar sebelum ni bab apa? Bab istiqamah. Masih ingat lagi bab istiqamah? Yang kita belajar pada bab yang ke-8
8 dulu. Kan kita pernah belajar bab nombor 8, bab istiqamah. Istiqamah, kita konsisten buat amal. Sampailah kita di penghujung umur. Tapi kalau kita tak tahu kita mati bila. Kan? Mungkin ada orang Allah memberikan kepada dia, mungkin ada orang Allah berikan kepada dia rasa ke, mungkin Allah bagi kepada dia rasa umur dia macam penghujung-hujung, maka memperbanyakkan lagi amal. Seperti bab yang ke-12 ni kita belajar pada pagi ni. Maknanya lagi kita nak masuk dah ni. Besok rasanya kan dah masuk tahun 2022. Maknanya kita dah makin tua. Kita dah makin dekat dengan Allah. Maka lagi masuk tahun baru, lagi kuat kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita istiqamah. Teruskan. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita dibangkitkan di hari akhirat, dalam keadaan kita meninggal dunia itu bagaimana. Hadis ini terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, hadis ini memberikan kepada kita perintah, ya, supaya kita sentiasa membuat amal soleh agar amal soleh itu menjadi teman dekatnya pada hari kiamat. Kalau kita penghujung hidup kita bertasbih, moga-moga tasbih itu menjadi penolong kita di hari akhirat. Moga-moga kita banyak memuji Allah, kita beristighfar kepada Allah, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita dibangkitkan dalam keadaan orang yang bersih daripada dosa. Kita dibangkitkan dalam keadaan manusia yang mengagungkan Allah. Begitu juga dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Moga-moga ayat-ayat suci Al-Quran itulah yang menjadi teman kita kepada kita pada hari kiamat kelak. Yang kedua, kita dapat belajar dekat sini adalah dianjurkan untuk selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh. Kita duduk zaman yang moden, ya, zaman yang penuh dengan tipu daya, zaman fitnah, akhir zaman, macam-macam ujian yang telah pun kita pelajari pada minggu-minggu sebelum ini. Kalau tuan masih ingat lagi, kita pernah belajar pada bab apa? Pada bab yang ke-10 kan? Segera berbuat kebaikan. Jadi hidup di zaman arus yang zaman akhir zaman ni, maka nak pastikan kita mati tu dalam keadaan kita memang nama kita Ahmad, kita memang betul-betul seorang yang Muslim, mati dalam keadaan Islam tu, mati dalam keadaan kita ni umat Nabi SAW yang benar. Maksudnya kita nak mati sama macam ucapan La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak mati sama seperti mana kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi kita kena berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Dalam bab ibadat khususnya, dalam bab akhlak dan dalam semua perkara. Kita hidup dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kehidupan kita pada penghujungnya adalah hidup dalam keadaan kita mati pada penghujungnya dalam keadaan kita seorang yang suka, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, yang ketiga yang boleh kita ambil daripada hadis yang kelima ini adalah kita disunahkan, dituntut untuk buat kebaikan, buat amal soleh, lakukan ketaatan pada setiap masa sebenarnya. Walaupun bab ini menunjukkan pada akhir umur, bukanlah bermakna kita ada target. Okey, aku umur 40. Mungkin aku mati umur 70 kot. So, umur 40 ni dia abaikan, dia tak nak buat amal. Sebab dia belajar hujung-hujung hidup je perlu buat tambah amal kebaikan. Yang ini adalah salah faham yang perlu diperbetulkan. Ya, kenapa? Kerana pertama kita tak tahu lagi kita boleh hidup ke pada umur 45 tahun, pada umur 50 tahun. Kita tak tahu. Jadi, pengajaran yang ketiga adalah kita dituntut untuk memperbanyakkan kebaikan, amal soleh, ketaatan pada setiap saat. Kenapa? Kerana mati itu pasti. Di mana bila kita tidak tahu. Jadi untuk memastikan kita mati dalam ketaatan, maka digalakkan, dituntut untuk buat amal pada setiap saat, di mana saja pun kita berada, kita buat amal. Tambah-tambahan pula, kalau Allah memang takdirkan umurnya panjang, kan? Ada di kalangan kita mungkin sudah sampai umur naik 60, mungkin ada sampai 70. Maka umur-umur yang macam inilah sangat-sangat dituntut untuk memperbanyakkan kebaikan. Bukan bermakna mengenepikan orang yang masih lagi umur yang muda, tidak. Kerana mati itu pasti. Jadi sentiasa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, jam 11.03 ini kita telah selesai membaca keseluruhan hadis, 5 hadis yang berada pada bab yang ke-12, iaitu memperbanyakkan kebaikan pada hari tua. InsyaAllah, sebentar lagi kita akan mempelajari, kita akan membaca hadis-hadis Nabi pada bab yang ke-14. Kita akan belajar pada hadis nombor bab ke-14. Okay. Bab 14 ni cerita tentang apa? Bab 14 berkaitan dengan tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan. Maksudnya tidak ekstrim ataupun tidak melampaui batasan dalam kita buat ketaatan, dalam kita buat amal soleh. Walaupun kita belajar bab, banyakkanlah buat amal pada hujung-hujung umur. Betul. Kita pernah belajar sebelum ni bab segera buat kebaikan. Betul. Kita pernah belajar bab mujahadah. Tunjukkan kesungguhan diri, komitmen dalam buat kebaikan. Kita juga pernah belajar pada bab yang ke-13 dulu. Ada banyak jalan nak buat pahala ni. Tetapi di dalam agama, walaupun kita dituntut buat ketaatan, buat amal soleh, buat pahala, buat kebaikan, tetapi agama Islam memberikan kepada kita bimbingan. Macam mana kita nak buat amal-amal soleh ini? Adakah kita kena buat dia dalam tempoh 24 jam? Sehingga kan kita tidak ada masa langsung dengan dunia kita. Kita tak ada masa dengan ahli keluarga kita.
Bab yang ke 14 ini memberikan kita bimbingan. Walaupun kita dituntut untuk menuntut ilmu contohnya. Tapi adakah 24 jam kita perlu menuntut ilmu? Kita dituntut untuk kita baca Al-Quran. Adakah 24 jam kita kena baca Al-Quranul Karim? Agama, iaitu agama yang datangnya dari Allah ini, memberikan kita bimbingan pada bab yang ke-14 yang kita akan belajar sekejap lagi. Kemudian habis bab 14 ni, kita akan masuk bab nombor 15. Tapi bukanlah hari ini bab 15 tu, tapi saya nak sebut terlebih awal supaya tuan-tuan dapat mengikuti kuliah hadis ini, kuliah Riyadhus Shalihin ini dengan baik. Secara tak langsung, tuan-tuan akan mendapati bahawa bagus dan sangat-sangat bagus kalau kita boleh belajar keseluruhan bab Riyadhus Shalihin, kerana ia memberikan kita bimbingan. Bab nombor 15 nanti kita akan belajar tajuk bab kita kena memelihara amal soleh yang kita dah buat. Dia ada kaitan dengan istiqamah. Dia ada kaitan dengan istiqamah tu, tapi dia ada kelainan sikit. Kalau macam istiqamah, kan, contoh kita kena istiqamah, contoh kalau kita sehari kita boleh baca satu muka surat Al-Quran, contoh ya, satu muka surat je kita baca, tiap hari kita baca. Okey, satu muka surat. Itu istiqamah setiap hari. Tetapi bab yang ke-15 ni, okey, bab 15 ni, bab 15 ni dia bab cerita tentang kalau kita tak sempat nak baca Quran hari tu. Faham tak maksudnya? Kita memang ada tetamu datang ke hulu ke hilir, ataupun kita ada kenduri ke, memang tak sempat kita nak baca satu lai tu contoh. Maka agama mengajar kepada kita, engkau qada balik satu lai tu. Faham tak maksudnya? Agama mengajar kita yang kau baca tiap hari satu lai tu, kalau boleh jangan sampai tinggal terus. Maka dia ajar tentang macam mana nak ganti baca. Faham tak maksud dia? Maksudnya kalau kita tinggal satu hari tu, kan, kita tinggal nak baca satu muka surat, alamak, hari ni tak dan lah. Dah tinggal nak baca Quran, punya sibuk. Kan, daripada pagi sampai petang sampai malam, sampai tertidur kita. Kan, kita telah terlepas satu hari. So agama mengajar kita kepada apa? Ganti dia balik. Ganti dia. Contohnya kalau besok kita baca satu line, hari esok tu kita kena ganti yang satu line yang semalam tak baca tu. Kau faham tak maksud dia? Itu dipanggil bab yang ke-15. Dia panggil bab memelihara amal kebaikan. Tengok, agama ni kalau kita kan, inilah sunnah Nabi sebenarnya. Kita akan belajar sunnah Nabi banyak perkara. Macam mana Nabi membimbing kita dalam kita mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak kaitkan dengan bab nombor 14 lah. Kan, kalau bab 14 tak boleh melampau-lampau dalam buat kebaikan. Kalau bab 15, jaga amal kebaikan yang dah buat tu. Faham kan? Dia ada perbezaan. Contohnya kalau kita baca Quran, jangan sampai kita baca Quran sampai 5 helai. Ada tetamu datang, kita tak layan, biar dia duduk sekejap, saya nak habiskan sekejap 5 helai. Contoh. Itu dah dipanggil lain cara dia. Ataupun kita paksa walaupun kita rasa macam dah penat sangat dah baca Quran. So agama macam mana dia ajar pada kita? Dia ada kaitan dengan istiqamah, tapi nak buat tu ada kadar dia, ada kemampuan dia. Yang ini kita akan belajar sebentar lagi pada bab nombor 14. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan,
dapat mengikuti kuliah hadis ini dengan baik, dengan teratur, dan tuan nampak perkaitan antara satu bab kepada satu bab yang lain. Jadi kita terus kepada bab yang ke-14. Jadi saya minta siapa-siapa yang ada buku, tolong buka bab nombor 14. Bab nombor 14. Saya ada guna pelbagai buku, jadi saya tak dapat nak kongsikan pada tuan puan. Okey, kita lihat pada bab nombor 14. Bab nombor 14 ni, cuba tak bab ke-14. Jadi siapa-siapa yang dia ada buku, tetapi buku tu dia tak tulis nombor bab apa, nombor ke berapa bab itu ataupun fasal, tuan-tuan kena nomborkan dia sendiri. Tapi bab 14 tu memang dalam kitab Arab dari Sahih pun memang bab 14. Terjemahan pun mestilah bab 14 sebab terjemahan mengikut kitab Arab yang asal. Bab 14. Okey, dapat tuan-puan? Jumpa? Okey, tolong kongsikan di dalam ruangan chat ini bab yang ke-14 ini muka surat yang keberapa. Mengikut edisi terbitan kitab Riyadhus Salihin yang tuan-tuan mengguna pakai. Okay. Kita teruskan dengan bab yang ke-14. Okey, tuan-tuan dapat jelas, tuan-tuan boleh ikut? Boleh ya? Tuan-tuan. Boleh Ustaz. Okey. Okey, KB okey kejap okey. Baru hantar ni okey. Kalau pustaka jiwa muka surat nombor 88 ya. PTS muka PTS tu terbit JF muka surat 77, pustaka jiwa 88, KBC muka surat 90. Okey, baca tengok bab tu. Okey, bab yang ke-14 adalah babu al-iqtisad fi ta'ah. Bab bersederhana dalam ketaatan, ataupun dalam bahasa lain bab tidak berlebihan dalam ketaatan. Siapa boleh kongsikan bab ke-14 dalam buku terjemahannya diterjemah seperti apa? Satu, diterjemah apa? Sederhana dalam beribadat. Sederhana dalam beribadat. Okey, yang lain? Yang lain, ada tak diterjemah apa nama bab 14 tu? Berhemah dalam melakukan taat. Berhemah. Ya, dalam melakukan taat. Berhemah tu, faham tak maksud berhemah kan? Ya. Okey. Okey, lagi ada lagi tak? Tidak berlebihan dalam beribadat. Okey, berlaku dalam beribadat apa ni? Berlaku dalam beribadat. Okey, jazakumullahu khaira kepada yang memberikan berkongsi jawapan pada bab yang ke-14. Okey. Kita teruskan dengan hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama. Okey, siapa boleh kongsikan bab 14 ni dalam buku yang ada di tangan tuan-tuan dan puan ada berapa hadis kesemua sekali? Ada tak? Ada tak ditulis nombor hadis? 11. 11 Ustaz. 11. Ada berapa hadis? 11. 11 hadis. Okey. Hadis yang pertama tu ada tak diletakkan hadis keseluruhan sekali? Ada tak nombor dia? Maksud dia, kita sampai bab 14 kan? Okey, maksudnya ada tak dinomborkan hadis pertama dalam bab 14 ini dia ambil nombor hadis yang daripada bab 1 sampai bab 14. Ada tak? Tak ada Ustaz. Ada Ustaz, 142.
Siapa? Apa puan? 142. Betul. Dia ada setengah buku. Puan punya 142 tu buku apa tu? Oh, ini lama Ustaz. Ni apa Pustaka Nasional dulu. Pusaka Nasional Singapura. Okey, Pusaka Nasional tu. Okey. Nombor hadis dia berapa? 142. Ya, betul. Dalam kitab saya pun memang nombornya hadis 142. Hadis yang dikongsikan tadi tu menunjukkan bahawa kalau kita baca bab 1 sampai bab 14 lah, kan? Kita masuk pada hadis pertama, kita akan jumpa, kita dah baca hadis 141 hadis. Ni kita nak masuk hadis yang ke 142. Faham tak maksud dia? Ini bab 14. Ya, ini bab nombor 14. Tapi kalaulah ditanya, okey, dah baca berapa hadis ke semua sekali dalam Riyadhus Shalihin tu? Contohnya hari ni kita sampai bab 14. Jadi kita nak baca hadis pertama. Hadis pertama dalam bab nombor 14 tu adalah hadis ke 142 hadis. Faham tak maksud dia? Itu maksud dia. Tapi jumlah hadis dalam bab tersebut ada 11 seperti mana yang dikongsikan oleh tuan-tuan dan puan sebentar tadi. Itu sekadar pengenalan cara kita nak belajar Riyadhus Shalihin. Kena tahu bab nombor berapa jumlah hadis dalam bab tersebut. Okay, supaya mudah kita belajar. Okey. Siapa ingat berapa jumlah hadis keseluruhan dalam Riyadhus Shalihin? Ingat tak? Ada berapa hadis? 1000 lebih, dekat 2000. Kita baru baca hadis ke 142. Maknanya kita kena banyakkan lagi membaca. Okey, kita pergi kepada hadis yang pertama. Okey, bab al-iqtisad fi ta'ah, bersederhana dalam ketaatan. Hadis yang pertama datangnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, hadis pertama ni dalam bab yang ke-14 ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Aisyah wa indaha imra'atun, dalam masa yang sama dalam rumah tersebut ada seorang wanita. Okey, maksud dia suatu hari Nabi masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Nabi lah. Kan? Nabi masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba dalam rumah tersebut ada seorang perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Perempuan ni siapa dia? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab. Jadi hadis ni suami Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Balik-balik rumah tengok ada seorang perempuan. Nabi pun tanya, perempuan ni siapa? Jadi kita pun kena belajar macam Nabi. Kan kadang-kadang ada orang lain dekat rumah kita. Maka suami dia boleh bertanya. Kan? Ni siapa dia? Makcik mana ni? Makcik ni duduk jalan apa, taman apa, jiran kita ni tak pernah nampak pun. Macam tu. Bertanya. Nabi bertanya. Tambah-tambah lagi orang lain yang berada di dalam rumah.
Maka Aisyah pun katalah, Aisyah kata hadhihi fulanatun. Oh, dia ni seseorang. Dalam hadis tidak disebutkan siapa namanya. Okey. Lepas tu Aisyah pun perkenalkanlah kepada Nabi. Perempuan ni siapa dia? Maka Aisyah radhiyallahu anha pun kata, tadhkuru min salatiha. Aisyah pun menceritakan tentang solat perempuan ni. Maknanya Aisyah dia cerita perempuan ni kuat solat ya Rasulullah. Banyak solat dia. Aisyah cerita pada Nabi, memperkenalkan aku, perempuan yang solat je banyak, kerap solat dia. Dia cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah jawapan balas komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diceritakan perihal perempuan tersebut yang kuat solatnya, banyak solatnya. Maka Nabi SAW pun bersabda. Nabi kata, mah ni maksud dia, mah ni Nabi kata, berhentilah. Nabi kata, alaikum bima tuti'una. Hendaklah kamu beribadah sesuai dengan kemampuan kamu. Mah dekat situ maknanya Nabi kata berhentilah. Orang Arab disebut mah tu macam berhenti. Nabi nak tegur. Nabi sebut kepada Aisyah, Nabi tegur juga kepada perempuan itu, Nabi kata berhentilah. Maknanya Nabi suruh perempuan itu berhenti buat ibadat solat seperti mana yang Aisyah cerita tadi. Bukan Nabi suruh berhenti solat. Nabi memberikan bimbingan. Nabi kata kamu semua kalau nak buat sesuatu ibadat, buat ikut kemampuan kamu, kata Nabi. Kenapa? Fawallahi, maka demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak akan jemu sehingga kamu sendiri yang akan jemu. Maksud dia, Allah Ta'ala ni tak nak beri pahala. Allah sentiasa nak bagi kebaikan, kurniaan, nak bagi rahmatnya, nak bagi pahala kepada orang yang buat ibadat. Maknanya kalau kita buat solat, paksa diri solat, lepas tu kita berhenti, maka Allah Ta'ala dia suka nak bagi pahala, tiba-tiba kita berhenti, kita pun tak dapat pahala. Faham tak maksud dia? Okey. Jadi Nabi SAW pun menyebut di hujung. Mula-mula Nabi tegur, jangan buat macam tu. Nabi kata, kalau nak solat, kalau nak buat ibadat, ikut kemampuan. Kerana dibimbangi, kita rasa jemu dah nak buat ibadat tu. Menyebabkan kita pun tak dapat pahala dari Allah. Lepas tu Nabi menutup pesanan Nabi tu dengan mengatakan, wa kana ahabbul ladzina ilaihi. Nabi kata, dan pengamalan agama yang paling baginda sukai adalah madawama sahibuhu alaihi, yang dikerjakan secara berterusan. Hadis muttafaqun alaih. Faham tak maksud dia? Maksud dia, Nabi SAW lebih menyukai perbuatan amal itu dilakukan secara berterusan. Dia ada kaitan dengan bab istiqamah. Tetapi dalam bab ni, walaupun kita nak buat berterusan solat sunat, buat, berterusan itu lebih baik. Esok buat, akan datang buat sentiasa. Okey. Tetapi waktu nak buat tu ikut kepada kemampuan. Jangan paksa
Sehingga kan dalam keadaan kita memang tak mampu nak buat dah. Sampai ke solat tu macam dah lembik dah. Kita macam sekadar macam kita punya rukuk kita, sujud kita dah tak jadi macam orang dah tak solat dah. Sebab kita jangan buat dalam keadaan kita memang keadaan kita dalam keadaan kita memaksa diri kita. Nanti kita akan baca hadis lain, kita akan lebih jelas lagi. Macam mana ada isteri Nabi, macam mana ada wanita yang dia punya nak semayang juga, dia pegang dengan tali, dia ikat, dia buat satu tali dekat tiang, dia pegang. Nabi putuskan tali itu sebab dia nak paksa untuk dia berdiri solat. Nah, ini kadang-kadang perbuatan ibadat seperti ni kadang-kadang kita ada lakukan. Kita tak mampu dah nak banyakkan rakaat ni. Kita sembahyang juga dalam keadaan tersungguh-sungguh, dalam keadaan kita penat. Kita paksa diri kita ni. Akhirnya kita pun malaslah buatlah. Itu yang Nabi tak bagi. Itu yang Nabi tegur kepada perempuan tadi tu. Kan, sebab Aisyah cerita dia ni banyak solat dia. Jadi Nabi tegur. Nabi kata, kalau nak buat ibadat salat, nak buat ibadat apa pun secara umum, buat ikut kemampuan. Okey, jangan sampai satu hari kita dah tak nak buat dah amal tu, menyebabkan kita tak dapat dah ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, dan sebaik-baiknya buat biar dia berterusan. Macam tu. Faham kan maksud dia tentang hadis yang pertama ni. Okey. Jadi hadis yang pertama ni, apa yang kita dapat pelajari adalah yang pertama. Kita ambil pengajaran. Jelas ya. Sebelum tu tuan jelas tentang hadis yang pertama ni, macam mana Nabi SAW memberikan teguran kepada perempuan yang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Jadi moga-moga tuan-tuan dan perempuan jelas tentang cara nak buat ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam apa pun, baca Quran ke, puasa ke, ikut kemampuan. Nanti waktu kita belajar akan ada hadis lain, Allah melarang orang yang melampaui batas dalam buat ibadat. Buat ikut kemampuan. Contoh kita sakit, contoh, tapi kita paksa juga nak puasa. Contoh kan, sama lagi puasa sunat. Kita sanggup tak nak makan ubat, sanggup. Kita sakit, kita tak boleh nak meneruskan ibadat puasa, tapi kita nak puasa juga. Perbuatan yang seperti ini dilarang dalam agama. Mungkin orang nampak, apa salah aku nak puasa? Puasa kan? Tetapi agama melarang kita memaksa diri kita dalam keadaan kita buat itu melebihi had dia. Kalau kau dah tak mampu, tak payahlah buat. Agama mengajar kita seperti itu. Nanti waktu kita akan belajar ke semua hadis, kita akan lebih faham macam mana ibadat ni diajar. Memang kita disuruh buat ibadat, tetapi agama membimbing kita cara yang terbaik. Kita baca Quran sampai dah macam, ni muka surat yang keempat dah ni. Aku dah rasa macam kita dah baca tu lah keadaan kita dah. Maka kita tutup, tinggalkan. Biar kita baca satu muka berterusan daripada kita baca satu hari 10 muka surat sampai kita rasa dah bosan, kita langsung tak baca dah. Tinggal. Jadi benda itu tidak digalakkan di dalam agama. Okey, pelajaran pertama apa dapat kita belajar pada hadis yang pertama ni? Okey. Nombor 1, kita boleh belajar tiru macam Nabi SAW tadi, kita digalakkan untuk bertanya tentang seseorang yang kita tak kenal dia apabila dia berada di dalam rumah kita. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tanya.
Kan tengok ada jiran datang, kita tak kenal pun, tanya kat isteri, tu siapa dia? Kan kita berhak tanya. Sebab bimbangan. Kadang-kadang kita bimbang orang masuk rumah kita tu kadang-kadang buat benda-benda yang mengajak kepada keburukan. Jadi kita boleh bertanya, disunahkan bertanya kepada siapa yang berada di rumah itu tentang orang lain yang ada di situlah. Kita boleh bertanya, itu pertama. Yang kedua, kita dianjurkan untuk kita kemukakan isu, persoalan, permasalahan kepada orang yang ada ilmu. Macam Aisyah ni, dia cerita dekat Nabi tentang perempuan ni kan, orang yang banyak solat. Dia cerita, lepas tu Nabi memberikan bimbingan. Apa yang tak patut buat, apa yang patut buat. Jadi itu pengajaran yang kedua. Kan? Kena ditanya. Kan saya ni nak puasa tapi suami saya tak bagi. Macam mana? Contoh, rujuk kepada alim ulama. Boleh tak kalau saya nak buat solat ni tapi saya terpaksa mengabaikan sekian-sekian? Ditanya kepada alim ulama dalam bab tersebut. Okay. Yang ketiga, kita disunahkan memberikan teguran apabila kita melihat sesuatu perkara yang mungkar. Mungkar dalam kisah perempuan tadi tu, hadis pertama tu, perempuan tu dia melampaui batas. Dia buat solat tu macam, walaupun tak disebut secara spesifik, tapi daripada hadis tu kita faham. Aisyah ni dia cerita macam mana perempuan tu solat, menunjukkan Nabi menegur perbuatan perempuan itu walaupun dia solat. Bukan pasal solat tu, tapi cara solat itu dikerjakan. Jadi sunnah teladan yang ketiga, kita disunahkan tegur kalau kita dapati ianya salah. Okay. Yang keempat, okay, kita yang keempat ni, sekejap saya tunjuk dalam kitab Arab ni disebut, yang keempat ni seperti mana judul bab itulah. Okey, maksudnya buat ibadat mengikut kemampuan. Beribadat mengikut kemampuan. Okey. Jangan sampai kita paksa-paksa. Okey. Yang berikutnya, okey, yang kelima kan. Yang kelima, pengajaran dia adalah bersederhana. Okey, bersederhana dalam beribadat menjadi faktor kita boleh istiqamah. Bersederhana dalam beribadat menjadi faktor kita boleh jadi istiqamah. Sebab itu ada orang tanya, macam mana saya nak jadi istiqamah? Jadi jawapannya ada pada hadis. Macam mana kita nak istiqamah konsisten? Jawapan dia, kita buatlah ibadat yang kita mampu untuk kita istiqamah. Buat. Contoh, kan, kalau macam kita tak nak tinggal sembahyang duha contohnya, kan, kita dah belajar, kita dah ikuti kelebihan solat duha contohnya. Jadi kita cuba buat yang mana kita mampu dengan masa kita, dengan apa, kita kata okey 2 rakaat saja. Tak apa. 2 rakaat yang dibuat setiap hari itu lebih afdal, lebih baik daripada buat
sampai 8 rakaat satu hari tu, lepas tu tinggal dah hari esok dah tak buat hari sebab banyak sangat nak buat 8. Yang itu tidak baik. Yang baiknya buat ikut kemampuan. Jadi cara nak istiqamah, buat sesuatu yang kita mampu untuk istiqamah. Jadi kalau kita bersederhana dalam buat sesuatu tu, maksudnya sederhana tu maksudnya itulah limit kita akan mampu buat. Jadi akan membantu kita kepada istiqamah dan jiwa kita pun tenang buat ibadat. Okey, jelas tuan-tuan. Nampak kan? Sedikit sebanyak daripada hadis yang pertama ni. Okey. Hadis yang kedua, hadis terakhir yang kita nak baca pengisian kita pada pagi ni, okey, iaitu hadis kedua ni adalah hadis yang datangnya daripada Anas radhiyallahu anhu. Tadi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini datangnya daripada Anas. Okey. Kalau kita belajar sunnah Nabi kan, kalau kita nak tahu sunnah Nabi, perkara-perkara yang berlaku di dalam rumah Nabi, orang yang paling banyak tahu tentulah isteri Nabi ataupun pembantu ataupun khadam yang selalu berada di rumah Nabi. Hadis kedua ni adalah kisah Anas. Macam mana Anas tahu hadis kedua ni ada kaitan dengan rumah Nabi? Ada kaitan dengan al-ihwal kehidupan Nabi dalam rumah. Kerana Anas kan kita tahu kan, dia adalah manusia yang berkhidmat banyak kepada Nabi SAW. Anas. Okey. Jadi Anas ni dia kata, dia cerita. Saya terus baca pada terjemahan sebab kita nak jemaahkan waktu kita. Anas cerita, dia kata, ada 3 orang lelaki datang ke rumah sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan perihal ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang lelaki ni, mereka pergi buat survey. Mereka pergi buat soal selidik. Dia pergi rumah-rumah sebahagian isteri pada Nabi, mereka nak tanya soalan. Mereka nak tanya, Nabi ni dia ibadat dia macam mana? Mereka pergi jumpa beberapa sebahagian isteri Nabi SAW. Mereka buat survey, mereka nak tanya, Nabi ni macam manalah rumah dia? Nabi buat ibadat ni macam mana? Okey, lepas tu ketiga-tiga lelaki ni, mereka pun dapat maklumat macam mana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Faham tak? Maksudnya mereka pun mengetahui tentang ibadat yang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Mereka ni mereka pun berkata, mereka apabila mereka tahu ibadat Nabi ni, Nabi buat macam ni, macam mana dengan kita, mereka buat perbandingan antara ibadat mereka dengan ibadat Nabi. Tapi hadirin tak sebut dulu apa ibadat Nabi tu. Nanti kita baca, kita akan dapat jawapan dia lagi. Lepas tu, ketiga-tiga lelaki ni pun, dia pun cakap. Dia kata, terlalu jauh perbezaannya jika kita nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau nak dibandingkan, Nabi itu Allah telah
ampun semua dosa-dosa dia yang telah lalu ke yang akan datang. Jadi mereka ni merasa diri mereka bertiga ni jauh dengan Nabi. Nabi tu pula Allah Ta'ala telah ampunkan dosa dia lagi jauh. Jadi mereka ni sebenarnya mereka bercita-cita nak buat amal lah. Tapi cara dia nak buat amal tu kerana nak kejar macam Nabi buat tu, kan dia nak tengok bawah, beza mereka dengan Nabi. Jadi macam mana nak ikut Nabi? Maksudnya mereka cuba nak buat amal yang banyak setelah mereka mendapat tahu tentang ibadat Nabi. Jadi orang yang pertama daripada 3 lelaki tu pun dia telah berazam. Dia kata, kalau macam tu dia kata amma ana fa usalli laila abadan. Ada seorang lelaki dia cakap apa? Dia kata mereka ni sampai bersumpah tau. Mereka mengatakan, yang pertama kata, aku akan buat solat malam terus menerus. Dia kata, maknanya dia tak nak tidur. Aku nak buat solat malam je. Terus aku nak buat solat malam. Orang kedua pula cakap, dia kata, aku akan terus puasa. Aku tak nak buka. Dia kata. Orang ketiga pula dia kata, aku nak jauhkan diri dari wanita. Aku tak nak nikah buat selama-lamanya. Tak faham tak? Sebab dia tak nak, yelah kalau berkahwin ni, ada tanggungjawab yang sangat berat. Masa dengan isteri, banyak benda nak dibuat dengan anak-anak, zuriat, kan. Jadi orang ketiga ni sampai dia kata, aku tak nak nikah. Dia kata, aku nak ibadat dia buat selama-lama. Yang seorang tadi dia kata apa? Aku nak solat, aku tak nak tidur. Nak terus solat. Yang kedua kata, aku nak puasa sampai aku tak nak berbuka. Tuan-tuan, solat bagus tak? Bagus. Puasa bagus tak? Bagus. Nak fokus 24 jam kepada ibadat tanpa dikacau diganggu dengan anak-anak, diganggu dengan isteri dan pasangan. Bagus tak? Jawapannya ialah ibadat kan. Lagi banyak, lagi baik. Tak lama kemudian, cerita 3 lelaki ni didengari oleh Nabi SAW. Nabi tahu. Maka Nabi cakap apa kepada ketiga-tiga lelaki tadi? Apa yang Nabi tegur? Nabi tanya, korang bertiga ni ke yang kata sumpah ni? Maksudnya Nabi kata, korang bertiga ke yang mengaku bahawa nak sampai bersumpah kata nak solat, tak nak tidur, nak puasa, tak nak berbuka, sampai ada yang tak nak langsung berkahwin ni, menikah buat selama-lamanya ni. Ketiga lelaki tu Nabi tegur. Nabi pun cakap. Nabi kata, adapun aku, kata Nabi. Kalau korang nak tahu, kata Nabi, wallahi, Nabi pun bersumpah. Nabi kata, wallahi, kata Nabi, demi Allah, aku orang yang paling takut. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu semua. Nabi kata, aku ni orang yang paling takut tahu pada Allah. Dalam banyak-banyak orang yang takut, akulah orang paling takut kepada Allah. Kata Nabi SAW. Tetapi kata Nabi, walaupun aku orang yang paling takut kepada Allah, aku puasa. Tapi aku ada masa aku berbuka. Kata Nabi. Aku buat solat malam, tapi aku juga tidur. Kata Nabi. Dan aku juga menikahi wanita. Tak faham tak maksudnya? Ada orang, dia nak buat ibadat. Ibadatlah dia. Itu sebab tu tajuk dia bersederhana dalam buat ibadat. Bersederhana. Jadi Nabi tegur. Nabi kata, aku orang paling takut dengan Allah pun, aku puasa ada masa aku buka. Aku ni orang yang paling takut kepada Allah pun, aku tetap ada waktu aku tidur walaupun solat malam. Aku orang yang paling takut kepada Allah pun, aku tetap ada masa dengan
orang lain seperti mana Nabi menikahi wanita. Nanti kita akan baca lagi hadis lain, kita akan dapati Nabi ada tegur ada satu sahabat. Nanti kita akan baca kemudian itu. Lepas tu Nabi kata apa dekat hujung? Nabi kata, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Faham tak sunnah dia? Sunnah Nabi, petunjuk Nabi, cara hidup Nabi, kalau solat malam ada waktu untuk tidur juga. Kalau sunnah Nabi berpuasa, ada waktu kena juga berbuka. Jadi kalau siapa tak nak ikut macam Nabi berpuasa, kalau dia tak nak ikut macam mana Nabi solat malam, sehingga Nabi ada waktu Nabi tidur juga. Sampai ke sunnah Nabi kalau puasa dia berbuka juga. Termasuklah sunnah Nabi dalam berumah tangga. Bukanlah berumah tangga tu bukanlah bermaksud sekarang ni orang yang belum dapat jodoh bermakna dia benci sunnah Nabi tu, tak. Tapi benci dari sudut macam dia menganggap berkahwin tu boleh menjauhkan diri dia dengan Allah, ganggu ibadah. Yang itu Nabi tak suka pada bernikah tu. Tapi kalau boleh dapat jodoh yang sebagainya, itu terkecuali dalam bab membenci sunnah Nabi SAW. Sebab sunnah Nabi juga adalah berumah tangga. Jadi kalau ada orang benci nak berumah tangga ni, sebab nanti akan mengganggu dia waktu dia beribadat. Kalau dia benci dalam bab itu, iaitu Nabi kata dia bukan daripada golonganku. Bahaya tuan-tuan. Nabi tak mengaku jadi umat dia. Nabi tak mengaku jadi orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Dan kita dapat ke sini kan, apa salahnya? Puasa. Bagus kan puasa lama-lama? Bagus tak kalau solat malam? Bagus. Tapi dalam agama memberikan bimbingan. Kau solat malam, tapi ada waktu engkau kena rehat. Engkau puasa, ada waktu kau kena berbuka. Ada waktu bukan selama-lamanya kita ibadat sampai kita nak mengabaikan tanggungjawab kepada orang lain. Nanti kita cerita hadis lain, kita akan lebih jelas lagi. Faham tak? Di sini agama membimbing kita. Jangan sampai kita buat ibadat ni sampai melampau-lampau. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Bukan sampai kita perlu meninggalkan hubungan kita dengan anak Adam. Sampai kita punyalah nak belajar, dia ambil umum. Walaupun cerita tadi 3, tapi kita ambil secara umum maksud hadis. Pengajaran dia. Jangan sampai kita ikut majlis ilmu, sampai kita abaikan tanggungjawab kita kepada orang tua kita, abaikan tanggungjawab kita kepada pasangan, abaikan tanggungjawab kita yang wajib bagi anak-anak kita. Jangan. Lepas tu, kenapa Akademi Tadabbur ni kelas tak pernah nak cuti? Tu kelas saja. Online cutilah. Ada juga orang cakap macam tu. Kita sebenarnya, kita buat kelas tu, kita sentiasa melaksanakan kelas tu. Kadang-kadang ada orang setengah jemaah dia kosong hari tu, diisi dengan kuliah. Ada orang dia tak sempat, tak apa. Dia boleh ikuti secara rakaman. Sebab kalau kita tak buat, tidak ada rakaman. Jadi kalau tak ada rakaman, tak boleh nak dengar, tak boleh nak belajar. Sebab tu kita dapati ada masa orang ramai ikut, ada masa sikit je yang ikut. Tak apa. Kita memberi peluang, bukan paksaan. Tapi kalau kita belajar bab ni, kita kena amal sunnah Nabi. Jangan sampai kita nak baca Quran, punya nak baca, sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita yang lain. Jangan sampai kita nak ibadat sampai hak tubuh badan pun tak ada.
tidur punya tak cukup, faham kan? Tu hak tubuh badan kena beri. Hak orang lain kena beri. Yang wajib lah, kena beri semua tu, masa dan sebagainya. Jadi kita berhenti pada hadis yang kedua ini. Hadis kedua ni dia ada banyak pengajaran dia. Tapi saya nak kena ulas pengajaran dia insya-Allah pada minggu depan lah. Pengajaran ni saya rasa saya perlulah buat dalam bentuk nota kan supaya tuan-tuan dan perempuan dapat pengajaran dia. InsyaAllah saya cuba aturkan waktu saya dengan lebih baik. Ya, masa tu ada Allah beri. Cuma saya masih lemah lagi sebenarnya nak menguruskan waktu. Macam mana nak bahagikan waktu. Ya, tanggungjawab terlalu banyak sebenarnya, ya. Penat tu memang kita penat. Akhirat ni kita jangan fikir tentang penat dekat dunia. Memang kita kena berpenat. Cuma nak mengatur tu. Ya, mengatur kepada waktu tu yang saya belum lagi dapat menggunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi saya mohon maaf lah pada tuan-tuan dan perempuan yang dah biasa menerima nota-nota yang ada. InsyaAllah kita doakan Allah melapangkan dada saya, memudahkan urusan, moga saya dapat buat. Sebab saya pun jadi macam tak seronok sebenarnya sebab dah biasa kan. Tapi ialah keuzuran yang tak dapat dielakkan. InsyaAllah nanti saya cuba usaha untuk menaik sikit untuk maklumat ni tentang pengajaran. Sebab hadis ketiga ni dia banyak pengajaran dia. Untuk sebut satu persatu nanti dia panjang sebab setiap pengajaran tu perlu diberikan ulasan. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan. Minggu depan kita akan sambung pengajaran pada hadis yang kedua. Lepas tu nanti kita baca hadis 3, hadis 4, hadis kelima dan berikutnya. Saya minta jasa baik tuan perempuan, kalau boleh tolong baca terlebih dahulu hadis-hadis yang berada pada bab yang ke-14 ni. Mungkin akan datang kita akan berinteraksi dengan lebih baik. Mungkin akan datang saya nak ubah pendekatan, saya nak minta mungkin salah seorang dari tuan-tuan dan perempuan kalau sudi dia baca hadis tersebut. Seorang baca dalam bahasa matan hadis dalam bahasa Arab tu, seorang baca terjemahan. Mungkin boleh juga kita ubah-ubah pendekatan. Okay, supaya majlis ilmu dia sentiasa hidup. Saya tak beri peluang tuan-tuan dan puan baca ni kerana nak jimat waktulah. Ya, kerana banyak benda nak belajar, tapi mungkin akan datang kita ubah sikit pendekatan, ya. Tuan-tuan baca hadis tersebut, seorang baca terjemahan, lepas tu kita ulas, lepas tu kita terus kepada pengajaran hadis supaya dia lebih, majlis ilmu tu dia lebih hidup. Kalau kita buat secara offline, kalau kita buat kelas secara bersemuka, mungkin kita boleh buat seperti itu. InsyaAllah. Kalau ada mana-mana cadangan penambahbaikan, boleh dialukan kepada tuan-tuan perempuan. Baik, ada apa-apa pertanyaan tak yang boleh saya bantu menjawab jika saya tahu? Ya, banyak yang saya tahu sebenarnya. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa pertanyaan yang boleh saya ada? Ustaz, Ya. kalau contohlah solat witir kan, kalau kita buat setiap malam 1 rakaat je boleh Ustaz? Boleh. Bila kita rajin sikit kita buat 3 macam tu. Boleh. Janji sebaik-baiknya berterusan. Solat witir paling sedikit 1 lah. Tak rasa malas sangat lah macam tu. Ikut kemampuan. Dia bukan isu malas tu. Maksudnya Allah tidak melihat pada banyak. Allah tidak pernah mengukur dia ni malas dia ni. Patutnya boleh buat 3 tak. Yang paling penting solat 1 rakaat tu yang terbaik. Khusyuknya, cukup rukunnya. Dan dia berterusan, itu lebih baik. Daripada kita kejap buat, kejap tak buat, kejap buat, kejap tak buat. Yang itu tidak disukai oleh Nabi SAW seperti mana hadis pertama yang kita baca. Dan kalau kita buat, kita kata itu dia yang mampu.
Yelah, kadang-kadang tengok banyak tanggungjawab malam ni kan, malam tengok kemampuan kita. Mungkin ada orang dia perlukan waktu yang banyak untuk dia rehat, ada banyak keperluan, dia buat dengan kadar dia mampu. Kalau satulah, tapi berterusan satu. Tapi kalau kita buat sekejap 2, sekejap 3, sekejap 5, itu tak apa, sebab kita ada rakaat yang satu yang kita kekalkan tu. Itu tak apa. Niat kita satu. Tapi kalau kita buat lebih tak apa, tapi jangan sampai terputus. Hari ni buat, 4 hari kemudian baru buat. Yang itu yang tidak disukai di dalam agama. Kita dah belajar dalam bab istiqamah dan kita belajar pada hadis yang pertama. Kalau kita buka dalam suratul Mulk kan, Allah suka kepada yang lebih baik amalnya. Bukan merujuk kepada yang banyak. Kalau banyak buat dalam keadaan kita bosan, jemu, paksa, kan? Yang itu bahaya. Menyebabkan apabila kita bosan nanti akhirnya kita tinggalkan. Jadi kita akan baca nanti pada hadis yang berikut. Okey, ada apa pertanyaan lain? Allahu ta'ala alam yang tadi tu. Okey, ada mana-mana pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya. Okey, saya nak tanya kalau pagi tu pagi pukul 3 tu saya buat solat semua tu lah. Lepas tu saya buat witir 2 rakaat. Lepas tu nanti bila lepas isyak saya buat 1 rakaat. Boleh ke Ustaz macam tu? Kejap. Makcik buat puan buat witir 2 rakaat. Okey, masa subuh tu. Masa yang pagi pukul 3 tu lah saya bangun. Okey, sebelum subuh. Sebelum subuh. Okey, lepas tu lepas isyak saya buat 1 rakaat. Boleh ke macam tu? Okey, makcik begini. Puan begini. Hadis melarang kita buat 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi kalau makcik dah buat pukul sejurus selepas isyak 1 rakaat, okeylah tu witir. Lepas tu yang 2 lagi sebelum subuh tu itu sembahyang apa? Sembahyang witir. Tapi witir dia perlu ganjil. Jadi 2 rakaat tu nanti jika 2 rakaat tu nanti dia akan jadi sembahyang apa? 2 tu. Dua tu nanti sebab witir kan dia kena ganjil. Tapi waktu kita sembahyang pukul 3 pagi tu sembahyang apa? Sebab kalau kita niat witir, kita kena sembahyang ganjil. Tapi kita sembahyang 2 tu dah tak jadi ganjil. Okey. Maksudnya sekarang ni kalau misalnya pukul 3 tu saya bangun buat solat taubat, solat tahajud 4 rakaat. Lepas tu buat solat hajat. Okey. Lepas tu saya terus buat witir 3 rakaat. Okeylah tu kan? Okey. Buat 3. Jadi kalau kita buat 3, yang dekat isyak tadi dah 1. Jadi kita boleh batalkan witir yang sebelum isyak tu. Maksudnya kita buat 3 tu yang witir. Yang 1 lepas isyak tu pasal kalau kita buat 3, nanti kalau campur yang lepas isyak tu jadi 1 akan jadi 4 satu malam tu. Maksudnya jadi, sekarang lepas isyak saya tak payah buat lah Ustaz. Boleh? Tengok pada kemampuan. Kadang-kadang kita takut kita tak terjaga sebelum subuh. Jadi elok kita buat witir sebelum tidur lah maksud dia. Jadi cuma kalau kita selalu buat sebelum tidur kan, kita buat sebelum tiba-tiba hari tu kita tertinggal, sebenarnya kita boleh ganti tu. Nanti kita belajar bab nombor 15 tu, nanti kita boleh ganti pada waktu duha. Sembahyang witir tu kita boleh gantikan dia. Tapi dibuat secara genap. Kalau puan dah biasa buat sebelum tidur, boleh buat. Tapi kalau puan boleh bangun sebelum subuh, elok, lebih awal dilakukan witir itu di penghujung malam dan dijadikan penutup bagi solat malam.
Maknanya kalau mampu bangun sebelum subuh, biasanya kan kita dah berumur ni, biasanya memang mudah nak jaga. Kan? Mudah terjaga. Jadi sebelum nak subuh tu, tutup ia, maksudnya kalau memang dah tak nak dah buat solat malam apa dah. Kan? Kita tutup dia dengan witir. Jadi witir ni lebih afdal ditunaikan sebagai penutup bagi solat malam. Lebih afdal. Bukan bermaksud tak boleh buat witir awal malam. Contohnya, lepas isyak kita buat witir. Tapi kita terjaga pukul 4 pagi. Adakah kita tak boleh buat solat malam? Tak. Bukan tidak boleh. Buat witir bukan menandakan tak boleh dah buat solat selepas tu solat malam. Tak, bukan. Tetapi jika mampu dijadikan witir itu penutup bagi solat malam. Kena bedakan. Faham. InsyaAllah. Moga-moga Maknanya Allah sekarang kalau lebih afdal buat lepas yang sebelum subuh tu lah. Lebih afdal. Ya, dia panggil penghujung 1/3 malam yang terakhir. Dan jadikan dia penutup lah. Maksudnya tak kisahlah sembahyang apa, jadikan dia penutup. Tapi itu kalau mampu bangun sebelum subuh lah. Tapi kalau kita tahu kita ni memang jenis memang tak larat nak bangun sebelum subuh, maka kita buat awal-awal sebelum kita tidur. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi pesan kepada Abu Hurairah, Abu Dzar. Boleh buat sebelum tidur. Baik. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Kita berhenti di sini. Pengisian kita berapa pukul 12 nak bekerja solat Jumaat. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan ya kepada Datuk Nurul yang selalu menganjurkan majlis ilmu kita pada pagi ni. Setiap Jumaat ni anjuran Datuk Nurul ya, sekeluarga. Jadi kita doakan semoga beliau dimurahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan rezeki yang bermanfaat, yang banyak dan bermanfaat, kerana dengan adanya rezeki tersebut banyak kebajikan-kebajikan yang boleh dibuat oleh beliau. Datuk Nurul ni dia memang di antara yang banyak menjemput mana-mana pengisian. Selalu banyak buat pengisian. Jadi nak buat pengisian ni kadang-kadang memerlukan kepada dana dan sebagainya. Jadi kita doakan semoga Allah sentiasa melapangkan dada beliau. Allah Ta'ala memberikan rezeki yang banyak dan bermanfaat yang berkat kepada beliau. Termasuk juga kepada tuan-tuan perempuan ya. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada. Hanya Allah yang boleh memberikan kebaikan kepada penganjur kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khaira. Semoga kita semua mendapat keberkatan. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah sentiasa memberikan kita hidayah dan petunjuk untuk kita sentiasa berada dalam melakukan ketaatan. Dan kita ucapkan takziah pada mana-mana rakan-rakan yang ditimpa musibah, kepada siapa-siapa ahli keluarga ya, bersabar di atas ujian tersebut. Itu tandanya rahmat dan kasih sayang Allah, dan mohonkan ganjaran pahala dari Allah di atas musibah tersebut. Mohon maaf atas salah silap. Kalau ada mana-mana fakta yang saya tersalah sebut, yang saya memang salah, tolong betulkan. InsyaAllah yang baik, yang sempurna itu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.